Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sekejap ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah Fatma dan juga Ustazah Tikah di belakang tabir. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jal diberikan kita ruang dan kesempatan untuk bersama pada malam yang bahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Ustazah Nik Fatma yang sudi memenuhi jemputan daripada Faqih Synergize. Dan sebenarnya kita masih ada seorang lagi panel, dua orang. Ustaz Syahmi ada masalah. Beliau terpaksa mengambil giliran untuk menjaga anak-anak. Dan Ustaz Syahri pula dalam ada musibah sedikit ya. Di tempat beliau ada masalah blackout. Jadi Ustaz Syahri masih menunggu. InsyaAllah kita doakan mungkin dalam 15-20 minit lagi tempat beliau pulih semula dan insyaAllah beliau dapat bersama dengan kita malam ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya moderator juga merangkap panel bersama dengan Ustazah Fatma dan insyaAllah Ustaz Syahri. Kita akan membincangkan tentang seorang Nabi yang ada disebutkan dalam beberapa surah, iaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam akhir suratun Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada sebilangan para nabi ataupun rasul yang mana Allah Azza wa Jal dedahkan kisah mereka dalam Al-Quran. Yang ni sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sedikit tentang Nabi Ismail, sedikit tentang Nabi Idris ya, Nabi Shu'aib dan sebagainya. Dan ada juga rasul yang mana tidak didedahkan dalam Al-Quran. Dan kalau kita bandingkan mana ramai rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, boleh dikatakan kita boleh simpulkan kebanyakan rasul tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka ni watak-watak penting dalam pembangunan ummah, watak penting dalam kita anggap sebagai reformis pada zaman mereka masing-masing. Ada kalangan mereka yang menjadi raja, ada kalangan mereka yang menjadi pemimpin besar, dan ada kalangan mereka menjadi orang yang ditolak oleh kaum mereka. Jadi kita dapat mengambil satu semangat. Kalaulah ramai Nabi yang tidak dikenali, jadi apalah kita kan? Takkanlah kita yang bukan Nabi ni terlalu mencintai populariti dan kemasyhuran. Dan mungkin ini ada diungkapkan oleh buku terbaru Ustaz Syahri. Sedangkan Nabi pun ramai tidak dikenali. Jadi kita yang bukan Nabi, kita yang kurang khidmat, kita yang kurang budi dan bakti ini, siapalah kita untuk dikenali oleh masyarakat ramai kan. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan bincang seorang Nabi yang ada dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Walaupun tidak banyak tapi ceritanya amat memberikan inspirasi, iaitu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Saya kira ada disebutkan dalam surah Ali Imran, ada disebutkan dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya ada sedikit disentuh. Yang lain tu saya tak berapa pastilah. Mungkin Ustazah Fatma boleh kongsikan ya. Baik, yang menariknya kalau kita bincang tentang Nabi ni, Nabi Zakaria ni, kisah beliau digandingkan dengan kisah Maryam ya. Cuma yang terbalik sedikitnya ialah kalau dalam surah Ali Imran, kisah Maryam disebutkan dahulu, kemudiannya kisah Nabi Zakaria, kemudiannya kembali kepada kisah Maryam dan Nabi Isa. Tapi dalam surah Maryam, disebutkan dahulu cerita Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Okey, Puan Farhana kata video tak smooth kan? Macam tersekat. Okey ke tak okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya? Sebab kadang-kadang ada tempat tertentu yang tersekat. Puan Intan pun kata tersekat ya.
kalau tersekat dia masalah di tempat masing-masing ke ataupun ada masalah tempat masing-masing kan sebenarnya? Allah Alam. Terima kasih Puan Syahira. Jadi saya ulang balik. Kalau di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala cerita tentang Maryam dahulu sedikit. Kemudiannya masuk cerita Nabi Zakaria, kembali cerita Maryam. Tapi dalam surah Maryam, Allah Ta'ala dalam satu muka surat suku diceritakan tentang Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Kemudian barulah cerita tentang Maryam Al-Muqaddasah dan anaknya Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Jadi sekarang ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pusingan yang pertama ni. Sebelum saya serahkan kepada partner sparring saya Ustazah Nik Fatimah berkaitan dengan rahmat menurut kisah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Mungkin Ustazah Atikah boleh kongsikan tak dia punya potongan ayat awal dalam surah Maryam, kalau boleh? Baik, kita tunggulah kalau ada paparan surah Maryam ya. Okey ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada yang okey, ada yang tak okey. Di Singapura Puan Zaitun kata okey, Sarawak pun okey, Shah Alam okey, Gombak. Jadi ini memang masalah tempat tuan-tuan dan puan-puan masing-masing lah. Wallah alam, saya pun tak tahu kenapa. InsyaAllah akan okey balik ya. Baik, ini dia paparan awal surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Tak apa, Ustazah Atikah yang tu je. Inilah perihal rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Baik. Jadi menariknya surah ini dimulakan dengan 5 huruf yang disebut sebagai huruf muqatta'ah. Kita maklum tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran ni dia ada huruf muqatta'ah yang pelbagai. Ada yang dimulakan dengan satu huruf seperti nun dan juga sad. Ada yang 2 huruf, Toha, Tosin, Hamim. Ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim, Tosin Mim. Ada yang 4 huruf, iaitu Alif Lam Mim Sad dan juga Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad tu dia dikira satu ayat dalam suratul A'raf. Alif Lam Mim Ra tidak dikira satu ayat dalam suratul Ar-Ra'du. Dan ada yang 5 huruf. 5 huruf ni dia ada 2 surah. Satu surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, dikira sebagai satu ayat. Dan satu lagi surah yang mana bermula Hamim, Ain Sin Qaf ya, tapi dia 2 ayat. Hamim satu ayat, Ain Sin Qaf ayat yang kedua ya. Baik. Boleh dikatakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keseluruhan surah apabila mula dengan huruf muqatta'ah yang dibaca terputus-putus ini pasti akan menceritakan tentang Al-Quran pada ayat yang kedua. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih, itu dalam surah Al-Baqarah. Toha, Ma Anzalna Alaikal Qur'ana Litashqa, itu dalam surah Toha. Tasin Mim, Tilka Ayatul Kitabi wa Qur'anim Mubin, itu dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi ayat keduanya pasti akan menceritakan tentang Al-Quran. Seingat saya lah, kalau saya silap mungkin Ustazah Fatimah tolong betulkan, hanya ada 2 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, tapi ayat kedua tu tidak menceritakan tentang Al-Quran ya. Iaitu dalam surah, ramai orang yang ada masalah lain macam mana tu, didoakan tuan-tuan dan puan-puan okey ya, sebab sebahagian besar okey tapi ada juga, ramai juga yang ada masalah lain hari ni. Mungkin boleh keluar balik dan masuk balik ya. Kita cuba insya-Allah. Baik. Ada 2 surah yang mana kalau saya silap saya minta maaf. Seingat saya lah. Ada 2 surah yang mana ayat kedua tu tidak menceritakan tentang Al-Quran. Iaitu yang pertamanya surah Ar-Rum. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi. Jadi ayat kedua tu dia bukan bincang tentang Al-Quran, ayat ketiga pun tak bincang tentang Al-Quran. Dan satu lagi surah, inilah surah Maryam, yang mana pada ayat yang kedua bukan dibincangkan tentang Al-Quran,
tapi dibincangkan tentang rahmat Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba yang begitu penyantun, begitu penghiba, yang namanya Zakaria. Baik. Jadi saya ambil masa sedikit lah Ustazah Fatimah sebab nak bagi Ustaz Syahari ada masa tu. Jadi dalam ayat kedua ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cara permulaannya unik. Ayat pertama pun bermula dengan unik, ayat kedua pun cantik dia punya bahasa dia. Dan kalau kita lihat memang pun dalam surah Maryam dan surah selepas itu Toha, memang menggunakan bahasa yang hani, bahasa yang huduk, bahasa yang lembut, bahasa yang orang panggil apa, bahasa yang memukau hati kita, bahasa motivasi. Dan ayat kedua tu dapat kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menggunakan bahasa yang sangat lembut. Allah sebut zikru, inilah cerita tentang rahmati, rahmat Rabbika, Tuhan yang menjagamu, abdahu kepada hambanya Zakaria. Jadi permulaan surah ini sangat lembut dan akhir sekali pun Masya Allah juga lembut. Sebagai contoh dalam ayat ketiga terakhir, innal ladzina amanu wa aminus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya. Oh, sempat Ustazah Atikah turun ke bawah tu. Itu orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, Allah Ta'ala tanam perasaan cinta, kasih dalam diri mereka kan. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, yang mana akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai, maknanya dia dikasihi oleh ramai orang. Puan Aisyah, problem seluruh Malaysia kot betul lah kot ya. Baik, dalam ayat yang kedua ni, bagaimana Allah Ta'ala perkataan tu semuanya perkataan yang luar biasa. Perkataan zikru luar biasa, perkataan rahmat luar biasa, perkataan Rabbika pun luar biasa, abdahu pun. Dan kita tahu bagaimana kebanyakan para Nabi ni dipanggil abdun dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi, Nabi Muhammad. Ataupun innahu kana abdan syakuran, itu Nabi Nuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Jadi perkataan abdun ini menunjukkan hamba yang betul-betul terikat dengan Allah Azza wa Jal. Jadi Allah Azza wa Jal memuji Nabi Zakaria sebagai orang yang benar-benar terpaut hatinya dengan Allah Azza wa Jal. Tapi persoalan kita ialah pada perkataan rahmat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, tak apalah saya minta maaf, kita tak tunjuklah orang panggil apa kesemayat ya. Sebenarnya dalam bila kita tengok perkataan rahmat ni, ejaan perkataan rahmat ni sedikit mengelirukan ataupun sedikit pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana biasanya kalau kita tengok ayat kedua tu, rahmat dieja dengan tak maftuhah ataupun tak yang terbuka kan. Dia ada dua jenis tak, satu tak maftuhah ataupun mabsutah dan satu lagi tak marbutah. Marbutah tu yang bulat tu lah. Yang bulat macam huruf ha. Tapi sekarang ni kenapa Allah Ta'ala guna perkataan rahmat itu tak yang terbuka? Sedangkan perkataan rahmat dalam Al-Quran ni, ibu ayah dirahmati Allah, ada 79 kali. Ya, 79 kali ada perkataan rahmat dalam Al-Quran, yang mana 72 kali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam 79 kali itu, 72 kali ditulis dengan tak marbutah. Ya, ditulis dengan tak marbutah. Okey. Hanya dalam 7 kali sahaja yang mana ditulis dengan perkataan tak mabsutah. Seperti dalam surah Az-Zukhruf ya, ataupun dalam beberapa surah, surah Az-Zukhruf, surah Al-Baqarah, surah Hud sebagai contoh. Ada beberapa tempat yang mana ditulis dengan tak mabsutah. Antaranya ayat kedua surah Maryam ini. Jadi kenapa Al-Quranul Karim ni dia ada beza dalam bentuk tulisan tu? Kenapa yang ini ditulis tak mabsutah? Kenapa dalam 72 kali ditulis tak marbutah? Jadi sebenarnya dia ada beza antara tak marbutah dengan tak mabsutah. Dan izinkan saya untuk tidak membentangkan secara terperinci sebab ini perbincangan umum sahaja.
Hasilnya ulama pun buat kajian tengok kesemuanya. Ada satu pandangan ulama yang saya dengar dia dalam YouTube menceritakan, tapi saya tak berapa setuju dengan pendapat tersebut. Cuma saya sekadar nak kongsi. Dia kata apabila perkataan rahmah ditulis dengan ta mabsutah, itu menunjukkan rahmat Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada seseorang hamba ataupun kepada sekumpulan hamba setelah ditimpa kesulitan. Jadi Nabi Zakaria ni apa kesulitan dia? Baginda tidak mendapat anak sampailah baginda pun sudah tua, dan tua itu dikatakan tua yang melampau, ya. Sangat-sangat tua. Sangat-sangat tua. Washta'ala ar-ra'su syaiban, sampaikan seluruh rambut Nabi Zakaria ini beruban. Jadi itu kesulitan ataupun kesedihan yang melanda Nabi Zakaria. Dan sekarang ni Allah Ta'ala pun nak cerita rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Setelah baginda mendapat baginda tidak mendapat anak dalam tempoh yang lama, Allah pun bagi rahmat. Maka rahmat yang datang selepas musibah ini ditulis dengan ta mabsutah. Itu pandangan ustaz tersebut. Saya lupa apa nama ustaz itu, Ustaz Munir ataupun apa. Tapi kalau kita bandingkan pula dengan beberapa ayat yang lain, rasanya pendapat itu boleh dipertikaikan lagi lah, boleh dikritik lagi. Maka ada pendapat yang kedua menyatakan begini, kalau perkataan rahmat dengan ejaan ta marbutah, ya, perkataan rahmat dengan ta marbutah yang disebut 72 kali dalam Quran itu rahmat dalam bentuk yang umum. Hari ini sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat makan, kita dapat minum. Alhamdulillah saya pun ada orang belanja makanan hari ini sampai ke rumah. Alhamdulillah. Rahmat dalam bentuk yang umum ni dapat makan, dapat minum, dapat berbicara, dapat bersama dalam program hari ini, dapat bekerja macam biasa, dapat bergurau dengan anak-anak, dapat membina hubungan yang baik suami isteri ataupun dengan ibu bapa, ya. Ini semua rahmat dalam bentuk yang umum. Negara kita masih lagi boleh berfungsi ekonomi, itu rahmat dalam bentuk umum, ditulis dengan tak marbutah. Tapi kalau rahmat yang khusus, maka disebut dengan tak mabsutah ataupun tak yang terbuka. Kalau rahmat yang khusus. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam surah Hud sebagai contoh, ya. Surah Hud juzuk 12, surah Hud juzuk 12 iaitu pada ayat 73, ya. Pada ayat 73 Allah Azza wa Jalla menyatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Masya Allah, sempat Ustazah Atikah tolong cari, ya. Barakallahu fikum. Innahu hamidum majid. Malaikat-malaikat yang datang membawa berita gembira dan berita duka kepada Nabi Ibrahim tu, mereka menyatakan, ata'jabina min amrillah, patutkah kamu berasa pelik dengan perintah yang telah dengan satu benda yang telah ditentukan oleh Allah, bahawa Tuhan akan mendapat anak di usia yang tua. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan juga keberkatannya, yakni kebaikan yang berganda-ganda ke atasmu wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji, maha mulia. Jadi perkataan rahmat itu ditulis dengan ta mabsutah, menunjukkan ia merupakan rahmat yang khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kembali kepada ayat kedua surah Maryam, yang mana Allah sebut zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, inilah perihalan tentang rahmat Tuhanmu yang menimpah ruah kepada hambanya Zakaria. Ditulis dengan tak mabsutah, tak yang terbuka, menunjukkan itu rahmat yang khusus kepada Nabi Zakaria alaihissalam, sama dengan rahmat yang khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua-duanya mendapat anak di usia yang lanjut, ya. Yang itu saya serahkan pada Ustazah Nik Fatimah untuk membincangkan pula soal doa Nabi Zakaria alaihissalam yang mana mungkin ada dalam beberapa surah. Silakan Ustazah Fatimah. Okay. Terima kasih Ustaz Zulkhairi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Zulkhairi, serta Ustaz Syahari, insya-Allah akan masuk tak lama lagi, insya-Allah. Kita doakan semoga Allah mudahkan beliau. Dan tidak lupa juga kepada ibu ayah ataupun sahabat-sahabat yang sedang menonton di FB Live. Kita ada FB Live di page Tadabbur Center dan juga ada di Mutiara Tadabbur, alhamdulillah. Jadi untuk malam ni tadi kita dah dengar kupasan Ustaz Zulkhairi tentang perkataan rahmat, bagaimana ditulis dengan ta marbutah, dan juga dengan ta maftuhah ataupun ta terbuka kan, ta terbuka tu, ta mabsutah. Jadi insya-Allah saya akan sambung akan membincangkan tentang doa Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran seperti mana kita tahu, banyak doa-doa Nabi-Nabi, sebagai contoh Nabi Adam, bagaimana dia mendoakan tentang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kan, dan sehingga akhir doa tu. Dan juga Nabi-Nabi lain. Tapi malam ni insya-Allah kita akan fokus kepada Nabi Zakaria dalam Al-Quran. Sebelum ni mungkin kita pernah dengar doa-doa ini dan mungkin ustaz-ustaz di luar sana mungkin pernah mengupas tentang doa ini. Tapi izinkan saya malam ni untuk menambah sedikit lah, ataupun remind semula sahaja, insya-Allah. Sebab mungkin penonton-penonton semua mungkin dah mungkin lebih arif daripada saya, mungkin lebih tahu daripada saya. Jadi insya-Allah hari ni saya kongsikan sedikit, insya-Allah. Jadi saya share dulu slide, insya-Allah. Tuan-puan nampak ke slide yang saya share ni? Harap nampak, insya-Allah. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, seperti mana yang kita tahu, doa ni adalah satu manifestasi hubungan yang sangat rapat antara hamba dengan Tuhan. Maksudnya kalau doa tu, kita berdoa kepada Allah tu, menunjukkan bahawa hubungan yang rapat antara kita dengan Allah. Dan doa inilah menjadi tempat yang Allah kabulkan segala permintaan dan juga akan ditenangkan jiwa apabila kita berdoa, kan. Kalau kita, contoh kita berada di Mekah dan sebagainya, kita pergi menunaikan umrah dan sebagainya, kan, terlalu rindu kepada Baitullah. Kita berdoa tu, kita mengharapkan Allah kabulkan dan juga ditenangkan jiwa, kan. Dan doa dari sudut bahasa seperti mana kita tahu sama artinya dengan solat, doa, kan, solah. Dan dalam surah At-Taubah hari disebutkan tentang perkataan ni, wasalli alaihim. Wasalli alaihim ni, wasalli ni bermaksud di sini berdoalah kepada Allah untuk mereka. Okay? Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Wasalli kat sini bukan bermaksud solat tetapi bermaksud berdoa, berdoa kepada Allah untuk mereka. Okay? Dalam surah At-Taubah ayat 103. Ustaz Zulkhairi nampak slide Ana? Okey, doa ni, doa adalah satu manifestasi hubungan yang rapat tadi yang saya kata tadi. Dan kita apabila kita berdoa tu, kita mengharapkan Allah kabulkan dan Allah tenangkan jiwa kita apabila kita menghadapi kesulitan dan kita berdoa kepada Allah. Okey, dan dalam Al-Quran kita tahu bahawa banyak saranan-saranan dalam Al-Quran tentang doa. Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan hati yang khusyuk. Antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 186, disebutkan surah An-Naml. Nanti tuan-tuan boleh cari ayat ni, insya-Allah, tentang doa, dan surah Ghafir juga disebutkan di dalam ayat 60. Dan tidak lupa juga dalam hadis Nabi juga ada menyebutkan tentang doa ini. Riwayat Abu Daud, daripada Sahih Abi Daud, dia ada menyebutkan maksudnya sesungguhnya Allah maha hidup lagi maha mulia. Allah ni malu jika seorang hamba tu dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah serta memulangkannya dalam keadaan kosong. Maksudnya di sini bahawa Allah malu jika ada hamba dia mengangkat kedua tangan tetapi Allah tak pulangkan sesuatu kepada dia. Maksudnya Allah tak kabulkan. Jadi insya-Allah kita yakin bahawa
semua doa yang kita ungkapkan itu Allah akan kabulkan. Mungkin waktu sahaja yang menentukan, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak bincang doa Nabi Zakaria. Malam ni saya nak bentangkan dalam 3 surah doa ini dalam 3 surah. Yang pertama di dalam surah Ali Imran, yang kedua dalam surah Al-Anbiya, dan yang terakhir insya-Allah dalam surah Maryam. Okey, dalam surah Maryam. Untuk yang pertama ni kita pergi dulu kepada surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, kalau puan-puan, tuan-tuan, sahabat yang sedang mendengar semua, boleh buka Al-Quran, ada Al-Quran di depan masing-masing. Boleh buka muka surat 55. Surah Ali Imran ayat 38. Ayat 38. Ayat ni berbunyi hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar ataupun menerima doa permohonan. Ini antara doa Nabi Zakaria yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran. Kita tengok penjelasan tentang ayat ni. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kita tertanya-tanya apa yang menyebabkan Nabi Zakaria ini berdoa, meminta kepada Allah untuk dapatkan zuriat. Sebenarnya ada perkara yang berlaku apabila Nabi Zakaria ini seorang yang memelihara Maryam, pemelihara Maryam, dan Maryam ni tinggal bersama dia. Dan ketika Nabi Zakaria ni dia melihat apa yang dikurniakan oleh Allah kepada Maryam, sebab suatu masa tu apabila Nabi Zakaria pergi kat Maryam, ada makanan-makanan yang mana bukan Nabi Zakaria yang meletakkan makanan tersebut, tapi depan Maryam itu ada makanan-makanan berupa rezeki dan sebagainya. Jadi apabila Nabi Zakaria dia melihat apa yang dikurniakan oleh Allah kepada Maryam, iaitu berupa rezeki, makanan dan sebagainya, maka beliau juga ada niat untuk beliau berdoa supaya diberikan zuriat, walaupun beliau sudah menginjak tua. Ini daripada tafsir At-Tabari, disebutkan begini. Jadi di sini bahawa kita nampak Nabi Zakaria ini walaupun dia seorang Nabi, tetapi dia belajar daripada orang lain. Dia belajar daripada Maryam. Maksudnya dia ambil inspirasi yang ada pada Maryam itu adalah Allah kurniakan rezeki. Jadi dia praktikkan dalam kehidupan dia, dalam hidup dia ataupun dalam doa dia, dia nak juga rezeki, kan? Dan yang dia inginkan adalah zuriat. Jadi setiap daripada kita akan belajar daripada orang lain ataupun kita akan terinspirasi daripada orang lain menyebabkan kita boleh berdoa benda yang sama. Okay? Sebagai contoh, kita tengok orang lain kaya dan dermawan, bukan sekadar kaya tetapi dermawan. Kita pun doa, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki seperti dia supaya aku boleh bersedekah banyak lagi, kan? Apabila sebut tentang sedekah ni teringat arwah Siti Sarah, masya-Allah, yang banyak bersedekah. Dia kaya, bukan sekadar kaya tetapi banyak bersedekah. Okay? Jadi apabila kita lihat orang lain, kita terinspirasi untuk membuat sesuatu perkara seperti dia. Macam mana Nabi Zakaria ini juga terinspirasi daripada apa yang Allah berikan kepada Maryam berupa makanan dan sebagainya. Jadi dia berdoa untuk Allah kurniakan juga dia rezeki, masya-Allah. Dan dia doa apa? Dia kata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perkataan zuriyat di sini adalah perkataan mufrad, zurriyah. Dan dalam surah Maryam, ayat 5, nanti kita akan bincangkan nanti, disebutkan tentang fahabli min ladunka waliya. Waliya ini juga perkataan mufrad, bukan digunakan perkataan aulia. Kalau jamak dia, kalau plural aulia, kalau mufrad ataupun singular waliya. Okay? Jadi dia menunjukkan bahawa Nabi Zakaria ni dia tak minta banyak pun anak. Okay? Dia minta seorang zuriat sahaja. Okay? Sebab itu disebutkan waliya, disebutkan di sini, kan. Ini melalui tafsir At-Tabari, saya rujuk. Okey, dan juga kita tengok innaka sami'ud du'a, dan Nabi Zakaria ini beritahu bahawa sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa ni, kan. Di sini bahawa Nabi Zakaria ini yakin bahawa doa-doa dia ni akan didengari oleh Allah. Okey.
kita tengok selepas tu bagaimana Allah menyahut ataupun Allah mendengar doa ni. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dia kata apa? Dia kata kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri menunaikan solat. Allah menyampaikan khabar gembira kepada Zakaria ini akan kelahiran Yahya. Kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman daripada Allah, teladan berkemampuan menahan diri daripada hawa nafsu dan seorang nabi. Di sini perkataan fa di sini terus Allah kabulkan permintaan dia. Dan Allah khabarkan melalui malaikat bahawa dia akan dikurniakan seorang anak iaitu Yahya. Dan disebutkan di dalam ayat ni terus nama anak dia. Nama Yahya. Bagaimana dia Yahya itu, sifat dia macam mana? Sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sayyidan tu apa maksud dia? Sayyid ni adalah sayyidan ini adalah orang yang berilmu ataupun ahli ibadah, ikut tafsir Ibnu Katsir. Dan juga wa hasuran disebutkan. Perkataan hasuran itu bermaksud dia tidak mendatangi wanita ataupun dia tidak mempunyai anak. Ataupun saya pernah baca juga ada yang mentafsirkan bahawa dia tidak mempunyai keinginan kepada wanita di situ, tidak berkahwin dan sebagainya. Dan dia seorang nabi, wa nabiyyan minas salihin, masya-Allah. Jadi Allah kabulkan permintaan dia, jadi kesimpulan daripada doa dalam surah Ali Imran ini bermula daripada rezeki yang ada pada Maryam itu. Jadi jadi Nabi Zakaria pun berdoa, lalu Allah mengabulkan doa dia dan Nabi Zakaria dapat anak. Masya Allah. Jadi itulah apa yang diberitahu kepada kita daripada surah Ali Imran. Seterusnya kita nak pergi ke doa yang kedua, iaitu dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya, puan-puan, tuan-tuan pendengar semua, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh buka surah Al-Anbiya, insya-Allah. Surah Al-Anbiya ayat 89, 89. Surah Al-Anbiya ayat 89 ini disebutkan wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Disebutkan peristiwa bahawa Nabi Zakaria ini ketika dia merayu kepada Tuhan dia dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat. Dan engkaulah juga sebaik-baik yang mewarisi. Melalui ayat ni kita dapat tengok bahawa saya nak highlight ayat wa anta khairul warisin di sini. Engkau juga sebaik-baik yang mewarisi. Maksudnya di sini menurut tafsir Asy-Syaukani dikata Allah ini adalah yang akan kekal selepas semuanya mati. Jadi Nabi Zakaria ni dia yakin bahawa jika Allah tak kurniakan anak kepada dia pun, pasti Allah akan mengutuskan sesiapa sahaja bagi menyampaikan dan juga menegakkan agama Allah. Masya Allah. Jadi di sini bahawa Nabi Zakaria ini dia yakin bahawa kalau Allah tak bagi dia zuriat pun, Allah akan mengutuskan sesiapa sahaja untuk menyampaikan ataupun menegakkan agama. Di sini kita dapat lihat bahawa bagaimana Nabi Zakaria ini seorang yang optimis dan seorang yang mementingkan untuk ada penerusan dakwah itu kepada orang lain selepas dia meninggal. Jadi apa yang ibrah yang kita boleh ambil untuk diri kita, adakah kita memikirkan selepas mati kita nanti bagaimana dakwah ini? Siapa yang akan sampaikan dakwah ini? Adakah anak-anak kita sudah terapkan dalam jiwa dia sehingga kan selepas kita meninggal anak-anak kita juga dapat menyambung dakwah ini. Masya Allah. Jadi di sini kita dapat lihat contoh yang terbaik Nabi Zakaria ini, yang mana dia mementingkan apabila dia meninggal nanti ada orang yang akan meneruskan ataupun menyampaikan dakwah ini, risalah dakwah ini. Masya Allah. Jadi kita boleh ambil ibrah tersebut. Dan yang ketiga, doa yang ketiga yang
tentang Nabi Zakaria ini disebutkan dalam surah Maryam. Tadi Ustaz Zulkhairi dah kupas ayat kedua. Okay, ayat kedua. Jadi saya akan sambung ayat ketiga insya-Allah dalam surah Maryam. Muka surat 305. Puan-puan, tuan-tuan boleh buka muka surat 305 yang mana Allah sebut wa inni khiftul mawali. Okey, sebelum tu iznada rabbahu nidaan khafiyya. Okey, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, suara yang lembut. Kenapa Allah sebutkan di sini nidaan khafiyya? Okey, di sini kalau ikut tafsir Ibnu Juzai dia kata Nabi Zakaria ini dia memperlahankan suara dia sebab apa? Sebab dia tahu bahawa Allah ni Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Suaranya juga diperlahankan sebab apa? Sebab lebih dekat dengan ikhlas ataupun supaya dia jauh daripada riak. Okay? Kalau kita berdoa terlalu kuat ni kita risau. Kita risau mungkin kita riak ataupun kita tidak ikhlas kepada Allah. Jadi dia merendahkan suara dia. Di sini kita dapat belajar bahawa Masya Allah doa yang perlahan ataupun doa yang lembut yang merintih kepada Allah ini lebih ikhlas ataupun jauh daripada riak. Dan satu lagi kenapa dia berdoa secara perlahan itu, kenapa? Kerana ia juga supaya orang ramai tidak mencemuh dia. Sebab apa? Sebab dia doa nak dapatkan zuriat. Dia doa nak dapatkan zuriat dalam keadaan umur dia sudah tua. Jadi dia perlahankan doa tu. Dia perlahankan suara dia ketika berdoa. Sebab dia takut orang kata dah tua dah kan. Kenapa minta zuriat lagi? Jadi di situlah tafsir Ibnu Juzai ini menggariskan kepada kita bahawa doa yang perlahan itu lebih ikhlas, jauh daripada riak, dan supaya tidak ada ruang untuk orang lain mencemuh kita sebabkan doa yang kita minta. Kadang-kadang kita doa sesuatu yang spesifik kan. Kadang-kadang kita doa anak-anak, kita doa anak suami kita setia ke, ataupun kita doa isteri kita taat dan sebagainya. Kadang-kadang tu perlu untuk kita berdoa secara perlahan mungkin kan antara kita dengan Allah. Sebab itulah disebutkan nidaan khafiyah. Seterusnya ayat keempat, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia kata, Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Okay? Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Okay? Mengikut tafsir As-Sa'di, dia tafsirkan ayat ni, dia kata qala rabbi inni wahanal azmu minni. Disebut apa? Disebut ya Tuhanku, okay, sesungguhnya tulangku ni dah lemah, kepala aku ni dah dipenuhi uban. Di sini bahawa dia highlight apa? Dia berdoa dengan mengakui kelemahan diri dia. Kelemahan diri dia, okay? Dan berdoa dengan mengakui kelemahan diri ni sebenarnya disukai oleh Allah. Okay? Kerana apa? Kerana ia menunjukkan kita bergantung sangat jiwa ataupun hati kita kepada Allah. Kita mengakui, ya Allah, aku ni lemah. Okay? Aku lemah, aku miskin, tak ada harta dan sebagainya kan. Semoga Allah tolong kita untuk kita lebih banyak bersedekah dan sebagainya. Jadi kita mengakui kelemahan diri ni antara adab kita berdoa kepada Allah. Seperti mana Nabi Zakaria, dia mengakui kelemahan diri dia. Dia dah beruban. Okay? Washta'ala ar-ra'su shayba. Shayba tu adalah uban. Okay? Maksudnya uban tu menyala-nyala dalam washta'ala tu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab kan. Maksudnya di sini bahawa uban dia dah banyak dah di kepala dia dan tulang-tulang dia pun dah lemah dah kan. Jadi di sini menunjukkan bahawa dia mengaku kelemahan diri dia. Seterusnya dalam tafsir Qurtubi dengan mengatakan bahawa ada ulama berkata seorang hamba ni dia digalakkan untuk menyebutkan nikmat yang dikurniakan Allah kepada dia yang menunjukkan kerendahan dan kelemahan diri dia. Seperti mana Nabi Zakaria ini disebutkan apa? Dia bukan sahaja menyebutkan kelemahan tetapi disebutkan tentang nikmat yang Allah berikan. Tulang dia kan. Wahanal azmu. Al-azmu tu adalah tulang Maksudnya disebutkan di sini bahawa nikmat yang Allah dah berikan tulang kepada dia kan. Jadi seorang hamba tu apabila dia berdoa disebutkan nikmat-nikmat yang Allah dah kurniakan kepada dia. Sebagai contoh, ya Allah, kau dah kurniakan aku anak-anak yang soleh kan, anak-anak yang solehah, suami yang baik, jiran yang baik, ibu ayah yang sangat memahami dan sebagainya. Jadi
Kita sebut nikmat-nikmat yang Allah dah kurniakan. Lepas itu barulah kita minta kepada Allah. Semoga Allah merahmati, semoga Allah kurniakan rezeki yang banyak lagi dan sebagainya. Okay? Jadi di sini kita dapat belajar daripada doa Nabi Zakaria yang pertama tadi. Dia berdoa secara suara dia slow ataupun suara dia rendah ataupun suara yang lembut. Kemudian dia menyebutkan kelemahan. Kemudian dia menyebutkan juga nikmat. Okay? Kita tengok yang seterusnya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia kata apa? Aku tak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Allah. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Zakaria ni dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab apa? Sebab baginda ni tidak pernah hampa dalam berdoa. Dia kata walam akun. Maksudnya aku ni tak pernah. Walam digunakan lam di sini. Walam akun ni belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Kan? Maksudnya di sini bahawa Nabi Zakaria ni dia bersangka baik kepada Allah. Allah tak akan memberikan membalas doa dengan perkara yang kosong. Allah akan kabulkan doa dia. Okay? Kita tengok lagi ayat. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Okay? Di sini disebutkan perkataan mawali. Okay? Al-mawali. Wa inni khiftu al-mawali. Al-khiftu di sini adalah bimbang. Okay? Bermaksud bimbang. Al-mawali di sini bermaksud kerabat. Ataupun dia merujuk kepada yang bukan anak sendiri ataupun mungkin terdiri daripada ahli keluarga, anak-anak murid ataupun anak buah dan sebagainya. Jadi Nabi Zakaria ini dia khafa, okay? Dia bimbang, dia bimbang, khiftul mawali, dia bimbang ataupun dia tidak yakin kepada mereka ataupun kepada orang-orang di sekeliling dia untuk meneruskan tugas dakwah dia selepas beliau tiada, min wara'i, kan. Okey, seterusnya disebutkan wa kanat imraati aqira. Disebutkan wa kanat imraati aqira. Imraah di sini ni menarik juga perbahasan ni. Saya pun join seminar benua sebelum ni oleh Ustaz Zulkhairi, seminar benua 1, 2, 3 dan 4 ada dalam satu slot itu Ustaz Zulkhairi ada kupas tentang imraah ataupun imraah ini ditulis dalam perkataan ta secara terbuka ataupun ditulis sebagai ta secara tertutup, imraah. Dan juga dalam Al-Quran juga disebutkan tentang zaujah. Apa beza imraah dengan zaujah, kan? Dia merujuk kepada kalau imraati di sini, kenapa digunakan imraati di sini adalah dia merujuk kepada isteri Zakaria. Tapi kenapa digunakan perkataan imraah di sini bukan perkataan zaujah? Sebab apa? Sebab perkataan imraah ini merujuk kepada perempuan yang ada kekurangan, yang ada kekurangan. Sebagai contoh, isteri Nabi Zakaria ini dia seorang yang aqir. Aqir ini kalau ikut tafsiran yang saya pernah baca, seorang perempuan yang belum pernah beranak. Okay, belum pernah beranak. Maksudnya tidak pernah pregnant ataupun mengandung. Okay. Jadi di situ menunjukkan wanita itu ada kekurangan. Jadi digunakan imraah di sini. Tetapi apabila selepas isteri Nabi Zakaria ini melahirkan anak, Allah terus tukar uslub ataupun cara penggunaan ataupun merujuk kepada isteri tadi. Allah sebut wa aslahna lahu zaujah. Terus digunakan perkataan zaujah selepas dia dah melahirkan Nabi Yahya. Masya-Allah. Jadi di sini bahawa perkataan imraah dalam Al-Quran dia merujuk kepada wanita yang tidak yang ada kekurangan. Okay? Sebagai contoh, wanita yang ada kekurangan siapa lagi dalam Al-Quran? Imra'atul Lut, okay? Imra'atul Nuh, iaitu wanita yang ada kekurangan kerana apa? Kerana dia seorang wanita yang kufur. Sebab itu disebutkan imraah. Jadi kalau sebut zaujah di sini adalah wanita yang tidak ada kekurangan ataupun yang beriman. Masya-Allah. Okey, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ustaz Zulkhairi, ana masih ada masa ke? Ana habiskan sikit lagi insya-Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Okey. Waj'alhu rabbi radiyya. Di sini disebutkan tentang yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diredai. Dia kata anak itu akan mewarisi aku. Okay? Mewarisi apa? Mewarisi ini mewarisi kenabian. Maksudnya anak itu menjadi seorang nabi juga. Dan juga mewarisi ilmu ataupun hikmah.
Okey, di sini yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dan perkataan di sini disebutkan okey, yarithuni. Okey, al-akhir tadi tu saya dah terangkan tadi, wanita yang tidak pernah melahirkan. Okey, okey, yang tu saya tak nak kupas dah. Tadi dah kupas kan perkataan akhir. Okey, kita teruskan kepada ayat yang terakhir insya-Allah. Waj'alhu rabbi radiyya. Ayat yang sama tapi yang terakhir itu disebut waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria ini dia kata, jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diradai. Nabi Zakaria ni dia minta supaya anak tu bukan sekadar jadi nabi. Okay? Tadi dia minta kan nabiya kan. Tapi yang dalam ayat ini waj'alhu rabbi radiyya, bukan sekadar dia menjadi seorang nabi, tetapi dia menjadi seorang yang kuat ibadah, seorang yang diredai oleh Allah, seorang yang merasa cukup dengan apa nikmat yang Allah dah berikan kepada dia. Jadi di sini kita dapat tengok bahawa dalam doa Nabi Zakaria ini dia meminta seorang anak lelaki, dia minta untuk anak itu menjadi seorang nabi, dan juga dia meminta anak itu untuk menjadi seorang yang wara', seorang yang kuat beribadah dan juga diredai oleh Allah dan manusia. Jadi kita nampak di sini bahawa Nabi Zakaria ini dia bukan meminta zuriat sahaja, tetapi dia meminta secara spesifik, meminta anak yang paling baik, anak yang terbaik untuk dia. Jadi kalau kita nak mohon doa, ya Allah kurniakanlah aku zuriat, jangan berhenti sampai situ sahaja, tapi kita doa, ya Allah kurniakanlah aku zuriat yang baik, yang boleh meneruskan dakwah ini, yang boleh berbuat baik kepada orang lain, buat kebajikan, buat baik pada ibu bapa dan sebagainya. Jadi kita doa supaya zuriat kita itu secara spesifiknya kita nak bagaimana? Kita nak bukan sekadar soleh, tetapi anak yang mensyukuri nikmat, anak yang bagus dalam pelbagai perkara yang dia buat dan sebagainya. Okay, jadi saya nak simpulkan sedikit berdasarkan doa-doa yang kita dah kupas tadi. Jadi antara adab yang kita boleh amalkan dalam berdoa, yang pertama kita rendahkan suara kita. Apabila kita nak berdoa, contoh kita berdoa dalam waktu tahajud kita kan, suami duduk sebelah kan, ataupun adik-beradik kita duduk sebelah ke, kita rendahkan suara kita. Kita doa, kita mengadu kepada Allah supaya kita lebih rasa menjiwai doa tersebut. Yang kedua, kita bersangka baik Allah akan kabulkan doa kita. Okay? Bersangka baik bahawa Allah akan kabulkan, Allah akan dengar permintaan kita. Kalau bukan sekarang Allah kabulkan, Allah akan simpan di akhirat nanti mungkin insya-Allah. Yang ketiga, kita sebut kelemahan kita, kita mengakui kelemahan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam satu doa yang mana Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar, okay? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Disebut apa? Nabi ni dia ajar doa kepada Abu Bakar, yang mana Abu Bakar ni seorang yang dah dijanjikan syurga, tetapi Nabi ajar kepada dia doa zalamtu nafsi, kan? Zalamtu nafsi zulman katsira. Maksudnya di sini doa mengakui bahawa kita pernah melakukan kezaliman kepada diri kita, ataupun kita pernah melakukan apa-apa yang keburukan kepada diri kita. Kita sebut kelemahan kita, pernah menzalimi diri, pernah buat apa-apa saja kan yang tidak elok tu, kita doa dan kita sebut kelemahan kita dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, mintalah doa itu secara spesifik kan. Mintalah doa itu secara panjang kepada Allah, ataupun kita mengadu, kita berdoa, merintih kepada Allah itu, memohon doa-doa secara spesifik kepada Allah. Okay? InsyaAllah Allah akan kabulkan doa tersebut. Jadi itu saja daripada saya lah. Boleh follow saya di Facebook ataupun di Instagram pun ada. Nanti kalau siapa dengar ceramah malam ni, boleh share nanti insyaAllah, boleh tag di Instagram juga. Dan boleh follow juga page Mutiara Tadabbur insyaAllah. Di Instagram pun ada. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Ustaz Zulkhairi insyaAllah. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah atas pembentangan yang bagi saya begitu memberikan kesan insyaAllah dalam bab doa. Jadi Ustaz Syahri ada bersama dengan kita, tapi Ustaz Syahri di rumah beliau belum ada bekalan elektrik, so beliau berada di luar. Jadi insyaAllah Ustaz Syahri akan bentang dalam keadaan tidak buka video lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang kedua, saya minta maaf, soalan-soalan yang dikemukakan ini oleh Ustaz Afwan, Puan Intan dan juga Puan Syakira, kalau sempat kita akan respon.
Sebelum saya serahkan pada Ustaz Syahri, saya ingin kempen sedikitlah program yang bakal kami adakan bersama ya. Satu yang dinamakan sebagai program Kembara Tadabbur. Okey, Kembara Benua sebenarnya ya. Baik, ini kita ada dalam 3 program. Kita ada 3 program. Okey, ini program dalam minggu ni tuan-tuan dan puan-puan pada 15 Ogos. Dan satu lagi bersama dengan Ustaz Syahmi berkaitan dengan alam haiwan menurut Al-Quran. Dan pada 29 Okey, pada 29 Ogos saya bersama dengan Ustazah Fatimah, kita akan bincang keindahan Al-Quran daripada aspek pendidikan Qurani. Dan satu lagi bersama dengan Ustaz Syahri, ini berkaitan dengan keindahan Al-Quran dalam membicarakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi insya-Allah siapa yang berminat boleh hubungi Ustaz Ahmad. Nanti saya akan tulis di ruangan komen yang ada insya-Allah. Jadi Ustaz Syahri boleh bersedia untuk pembentangan? Okey Ustaz Syahri, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Cuba Ustaz Syahri test suara dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Okey, Ustaz Syahri ada di mana sekarang? Ada di atas muka bumi Allah yang luas. Mudah-mudahan line okey. Kita boleh terus. Masya Allah, ada di atas muka bumi Allah yang luas, sedangkan saya berada di rumah yang tak berapa nak luas ya. Yang itu saya persilakan Fadil, kanda saya yang saya amat kasihi, Ustaz Syahri untuk pembentangan insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zulkhairi yang saya hormati. Terima kasih Ustazah Fatimah yang pembentangan sangat ilmiah, banyak yang dipelajari. Seterusnya seluruh tuan-tuan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, walaupun wajah tidak nampak, mohon paparkan wajah Ustaz Zul ya, supaya tenang kita menatapi penginjaan yang bakal disampaikan oleh saya. Apa yang bakal saya bentangkan Ustaz Zul, Ustazah Fatimah, adalah perbandingan cerita Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah agar kurniakan tanda kepadanya yang isterinya akan melahirkan anak. Kita sedia maklum, ya, Nabi Zakaria telah memohon agar Allah kurniakan anak. Lalu akhirnya Allah kurniakan. Namun Nabi Zakaria mahukan supaya Allah sudi memberikan tanda. Lalu tandanya adalah engkau tidak akan mampu bercakap selama 3 hari. Jadi mari kita lihat ya nas yang berkaitan ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria yang diumumkan Allah tidak boleh bercakap selama 3 hari itu terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 41 dan surah Maryam ayat 10 hingga 11. Ya, perhatikan ya. Dalam surah Ali Imran, Qala Rabbi ja'alli ayah. Wahai Allah, aku terkejut dengan berita engkau sudi kurniakan kepadaku anak. Adakah engkau sudi beritahu kepadaku tandanya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya wahai Zakaria adalah engkau tidak akan mampu bercakap sesama manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat sahaja. Tuan-puan berikan perhatian ya, Allah Ta'ala menggunakan perkataan salasata ayyamin. Salasata ayyamin dalam surah Ali Imran. 3 hari. Ya. Ayyam ya, maksudnya 3 waktu siang. Ataupun 3 hari kita sebut hari ini. Manakala ya, di dalam surah Maryam pula, Qala Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Sama sahaja dengan Ali Imran, tetapi bezanya kali ini Allah berfirman dalam surah Maryam, Zakaria, engkau tidak akan mampu bercakap selama 3 malam. Sawiyya, tetapi sebenarnya keadaan kamu sihat wa'afiat. Kamu tidak ada sebarang penyakit seperti bisu. Tetapi engkau tak mampu bercakap. Nah, adakah dapat anda kenal pasti perbezaan antara 2 ayat tersebut? Saya ulang balik ya. Dalam Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 3 hari.
Zakaria takkan boleh bercakap. Manakala dalam surah Maryam 3 malam, Zakaria alaihi salam tidak boleh bercakap. Lalu apakah bezanya? Mengapa begitu uslub ataupun perkataannya? Okey. Mari kita cerah dulu dalam beberapa perkara. Mengapa Nabi Zakaria memohon daripada Allah ayat ataupun mukjizat? Sedangkan baginda kan Rasulullah. Yang bila Allah Ta'ala kata, kami akan kurniakan kamu anak, maka pastinya Nabi Zakaria yakin Allah akan berikan. Seorang Rasul tidak perlukan kepada bukti-bukti. Maka Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan, Nabi Zakaria meminta mukjizat bukan sebab baginda ragu. Bukan sebab baginda pun. Tetapi baginda meminta mukjizat itu untuk umatnya yang rosak, Bani Israel melihatnya. Sebab, ya, Dr. Salah sebut, umat Bani Israel yang sudah rosak, ya, mereka mesti dipersiapkan terlebih dahulu dengan mukjizat yang lebih ringan. Sebelum mukjizat yang lebih besar, Ustaz. Mukjizat yang lebih besar sudah pasti adalah kelahiran Yahya itu sendiri. Pada usia ayahnya sudah sangat lanjut, Nabi Allah Zakaria dan ibunya ataupun isteri Nabi Zakaria yang mandul. Jadi sebelum bigger miracle berlaku, mestilah ada sesuatu yang miracle juga, tetapi lebih ringan. Apakah ia? Iaitulah Bani Israel mendapati Nabi Zakaria yang selalu bertasbih, berzikir dan berdakwah, tiba-tiba tidak mampu bercakap dalam masa 3 hari. Okey. Jadi mari kita selesaikan isu mengapa Ali Imran mention 3 hari, manakala dalam Maryam menyebut 3 malam. Adakah Al-Quran berbicara dalam keadaan nak cerita benda yang sama? Sebenarnya ia bukan perkara yang sama. Walaupun kita faham, ia memang 3 hari, 3 malam, Nabi Zakaria tidak boleh berkata-kata. Tetapi setiap pemilihan perkataan di dalam Al-Quran sangatlah teliti. Ya. Pertama sekali, konteks ayat atau munasabah ayat menyebabkan dalam Ali Imran mention ayam, dalam Maryam sebut layal. Dalam Ali Imran sebut siang ataupun hari, manakala Maryam disebut waktu malam. Sebab apa? Sebab kalau anda baca surah Ali Imran, anda akan mendapati cerita dalam Ali Imran adalah sebelumnya cerita Nabi Zakaria melihat Maryam dikurniakan Allah rezeki dalam mihrab. Jadi saya nak tanya anda, semua yang menonton malam ni, itu faktor yang menggembirakan atau faktor yang tidak menggembirakan? Bila Nabi Allah Zakaria tengok Maryam alaihissalam dikurniakan Allah rezeki, ya, dengan cara yang sangat ajaib dalam mihrab. Bila baginda melihat peristiwa berkenaan, baginda jadi bersemangat. Kalau Allah boleh bagi rezeki dengan cara yang ajaib kepada Maryam, Allah yang sama boleh beri rezeki kepadaku. Lalu kerana faktor optimis, kerana faktor gembira, melihat mukjizat ataupun karamah yang Allah berikan kepada Maryam, maka Ali Imran merakamkan baginda berdoa dan Allah mengurniakan tanda 3 hari. Hari itu represent siang dan siang represent cahaya. Baginda sangat yakin, ya, doanya akan dimustajabkan. Kerana cahaya itu orang kata faktor optimis. Tetapi dalam surah Maryam, 3 malam disebut kerana kalau anda baca daripada awal, anda akan dapat lihat faktor yang kedua, Nabi Zakaria mahukan anak, bukan sebab Maryam, rezeki Maryam yang diperlihatkan Allah kepadanya, tetapi faktor pesimis dengan masa depan Bani Israel. Ya, di mana yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Nabi Zakaria sangat bimbang dengan masa depan Bani Israel.
mereka sudah rosak ketika baginda masih hidup. Tak boleh bayang bila baginda wafat. Jadi kerana faktor kegelapan Bani Israel di masa hadapan, hingga baginda amat terdesak mahukan pelapis yang boleh menyelamatkan Bani Israel selepas kewafatannya, maka Allah menyebut 3 malam. Allah menyebut 3 malam bagi menggambarkan kegelapan. Bukan hanya waktu Nabi Zakaria berdoa, tetapi kegelapan yang menimpa Bani Israel yang melatari permintaan Nabi Zakaria alaihi salam. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ini saya kumpullah daripada pendapat-pendapat para ulama yang pelbagai, ya. Disebut siang ataupun 3 ayam, 3 hari dalam Ali Imran, kerana kalau anda baca surah Ali Imran, Allah menyebut dengan detail siapa Yahya di masa hadapan. Jadi jelas pada Nabi Zakaria siapa anak anda ini. Masa hadapannya sangat cerah dengan sifat sayyidan, dengan sifat hasuran. Jadi jelas 4 sifat yang menggembirakan di Allah Zakaria alaihi salam. Maka bila baginda meminta tanda, Allah sebut 3 siang ataupun 3 hari. Kerana baginda jelas apakah sifat Yahya di masa hadapan. Umpama dapat cahaya di waktu siang. Nampak jelas. Tetapi dalam Maryam, surah Maryam, Allah hanya menyebut ya Yahya dengan nama Yahya dan sebelumnya tidak pernah ada nama itu. Jadi tak tahu apa cerita masa depan Yahya ni. Nampak ya? Manakala sebab yang ketiga yang disebut oleh para ulama mura'atu maqam at-tanzil. Surah Maryam turun di Mekah. Surah Ali Imran turun di Madinah. Jadi kalau kita berada di Mekah semasa surah Maryam diturunkan, kita seperti berada dalam kegelapan kerana tidak pasti bila Islam akan menang. Kita tak nampak apa-apa melainkan sebuah keyakinan ya yang Allah akan menguruskan agama ini. Tetapi nampak memang kita tak nampak. Sebab kalau kita duduk di tempat para sahabat di Mekah, ketika surah Maryam diturunkan, memang kita tak tahu apa masa depan agama ni. Hanya yakin sahaja Allah Ta'ala akan menangkan. Maka Allah menggunakan 3 malam dalam surah Maryam. Tetapi kerana sudah berada di Madinah, kekuasaan telah sampai ke tangan Nabi SAW. Janji Allah sudah berlaku. Maka Allah tidak menggunakan 3 malam. Dalam Ali Imran, Allah menggunakan 3 hari. 3 waktu matahari. 3 hari. Ya, sebab ayam dalam bahasa Arab bukan maksud 24 jam. Ia adalah waktu tengah hari, waktu siang. Ya. Jadi itulah beberapa at-ta'bir al-Qurani, cara Quran present yang tidak pernah membosankan. Kita sangka benda sama tetapi ia memaparkan sesuatu yang berbeza. Baiklah, sedikit pengajaran. Kalau tadi dia punya perbincangan tentang kenapa 3 siang dalam Ali Imran dan 3 malam dalam Maryam, itu sahaja sudah menyebabkan saya tak jengah. Ya. Okey, sekarang kita ambil ibrah lah, lebih kurang 3 ibrah ya saya nak sebutkan di sini. Boleh dengar ke tak tu ya semua? Ustaz tu boleh dengar ke? Akan jelas sepanjang saya present daripada awal tadi? Alhamdulillah. Pertama sekali kita nak ambil pengajaran mengapa agaknya Allah Ta'ala jadikan Nabi Zakaria tidak boleh bercakap selama 3 hari. Ijbariyah walaysat ikhtiyariyah. Para ulama menyatakan Nabi Zakaria bukan tak nak bercakap ataupun diperintahkan Allah supaya berpuasa daripada bercakap. Nabi Zakaria tak boleh bercakap 3 hari. Sebaik saja Allah memberitahu kepada baginda itu tanda yang isterimu akan mengandung selepas 3 hari. 3 hari kamu takkan boleh bercakap. Soalnya adalah, mengapa begitu? Apa hikmah agaknya? Sebab Allah nak ajar kita, Allah telah menghalang daripada lidah dan suara Nabi Zakaria daripada berkata-kata selama 3 hari.
Allah yang sama telah menghalang buat seketika rahim isterinya daripada berfungsi menghasilkan anak. Sedangkan kalau menurut logik, Zakaria alaihi salam tu sihat walafiat, patut dia boleh bercakap? Patutnya dia boleh bercakap. Kenapa dia tak boleh bercakap? Dah Allah Ta'ala jadikan tak boleh bercakap. Untuk tempoh sementara, maka tak bolehlah bercakap. Allah yang sama menjadikan rahim isterinya tidak berfungsi untuk menghasilkan anak untuk tempoh yang sementara. Jadi Allah Ta'ala berkuasa untuk meluaskan rezeki. Ada orang rezeki bercakap, ada orang rezeki dapat anak. Allah yang sama boleh tarik rezeki itu untuk seketika. 3 hari saja pun. Dan isteri Nabi Zakaria pun akhirnya Allah kurniakan anak. Jadi itu hikmah yang pertama nak ajar kita, rezeki di tangan Allah. Allah beri kepada sesiapa dia kehendaki. Allah sempitkan, Allah bataskan kepada sesiapa yang dia kehendaki rezeki. Ya, yang penting kita kena yakin ia hanya sementara sahaja. Tersempit rezeki itu hanya sementara sahaja. Tak dapat bercakap 3 hari sahaja pun. Dan kamu tak dapat anak berapa tahun sahaja pun. Jangan putus asa. Yang kedua, pengajaran yang kedua, kita diajar Allah ciptakan lidah untuk apa? Kerana kita belajar daripada Al-Quran, Nabi Allah Zakaria AS, bila dia keluar daripada rumah, fakharaja ala qaumihi, dia tak boleh bercakap. Allah jadikan baginda tak boleh bercakap. Kecuali dengan bahasa isyarat, seperti bahasa tubuh, seperti tulis. Tetapi bila masuk dalam rumah, berzikir, boleh pula. Suara kedengaran, lidah boleh bercakap. Ini kata Dr. Salah Al-Khalidi. Seolah-olah Allah Ta'ala nak ajar kita, apa tujuan lidah dibuat? Alam yaja'allahu ainaini wa lisanan wa syafataini. Apa tujuan lidah kamu? Kamu berzikir pada Allah, bertasbih, atau kamu bercakap perkara lara? Apa tujuan lidahmu itu? Belajar daripada Nabi Allah Zakaria. Di mana bila keluar saja kepada kaumnya, disable. Tak boleh nak bercakap apa-apa dalam tempoh 3 hari. Tetapi bila masuk dalam rumah, nak berzikir, bertasbih, boleh pula. Itu yang kedua. Dan akhir kali, Ustazah Fatimah, Ustaz Nul yang saya hormati, cerita Nabi Zakaria dan anaknya Yahya mempunyai perbandingan yang sangat indah dengan cerita Nabi Isa. Nabi Zakaria tak boleh bercakap ketika logik akal kata dia patut boleh bercakap. Dah 20 tahun dia berdakwah kepada kita, boleh dia bercakap. Kenapa hari ini dia tak boleh bercakap? Dia sedang keluar kepada kita. Kita duduk pergi pada jarak dekat. Kita duduk tengok dia. Dia sendiri berusaha gigih untuk bercakap. Tetapi dia tak keluar suara dan tak dengar apa-apa. Logik kata dia boleh cakap sebab dah 20 tahun dia bercakap sebagai Rasul. Kenapa hari ini dia tak boleh bercakap? Itu cerita Nabi Zakaria, tuan-puan sekalian. Manakala Nabi Isa pula, menarik ya perbandingannya. Nabi Isa yang bayi. Bayi yang logik kata tak boleh bercakap. Perkataannya boleh difahami. Tiba-tiba bayi boleh bercakap. 2 mukjizat depan mata Bani Israel. Apa lagi nak kata? Allah Ta'ala antaqana Allah kulla syai. Allah Ta'ala yang bagi izin untuk lidah Nabi Isa bayi bercakap. Allah yang sama menyekat lidah Nabi Zakaria daripada bercakap. Maka pengajaran untuk para pendakwah Al-Quran, ya, kepada orang-orang yang fasih lidah, ingat lidahmu itu boleh bercakap, boleh berkata-kata dengan baik hanya kerana kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jangan jadi orang yang terpedaya lalu beranggapan innama utituhu ala ilmin indi. Ini adalah kerana saya belajar public speaking. Ini adalah kerana saya ada mentor sekian-sekian. Kita lupa nak bagi kredit memulangkan kelebihan itu kepada Tuhan kita Allah Ta'ala. Jadi saya berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat lah daripada pembentangan saya. Saya minta maaf. Keadaan sangat terbatas untuk saya paparkan ayat Quran ataupun papar kertas kerja saya. Mudah-mudahan dapatlah dipahami. Minta maaf lah kalau tak ada nak faham apa yang saya bentangkan ya. Terima kasih Ustaz Zul.
Terima kasih banyak Ustaz Syahari. Dalam keadaan yang begitu dalam keadaan yang begitu sempit ya, tapi di atas bumi Allah yang luas, Ustaz Syahari berjaya menyampaikan dengan baik, dan saya rasa teruja dengan kesungguhan Ustaz Syahari yang sanggup pergi ke kawasan McDonald ya untuk mendapat line bagi perkongsian hari ini. Semoga Allah merahmati Ustaz Syahari dan merahmati McDonald tersebut, mendapat rezeki yang sesuai dengan pekerjaan mereka insya-Allah. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketepikan isu McDonald itu sekadar selingan saya. Okey, Ustaz Syahari telah membuat perbandingan yang sangat menarik. Dalam keadaan Nabi Zakaria boleh bercakap, Allah Ta'ala tak bagi bercakap. Dalam keadaan Nabi Isa sepatutnya tak boleh bercakap, tiba-tiba boleh bercakap. Begitulah dalam keadaan Maryam boleh berbicara, tapi Allah tak bagi berbicara. Supaya apa dapat, ialah berbicara ini kadang-kadang menyusahkan. Falan ukallimal yawma insiya. Baik, begitu juga dalam keadaan Nabi Zakaria tak ada anak, berdoa. Bila dah usia lanjut, usia isyak baru dapat anak. Maryam pula tak pernah pun doa nak dapat anak. Bahkan tak kahwin pun tiba-tiba dapat anak. Jadi masing-masing ada sudut masing-masing ya, ada kelebihan masing-masing. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semangat Zakaria insya-Allah, dan semoga Allah memberikan kita semangat Yahya yang ingin meneruskan perjuangan bapanya insya-Allah. Baik, kita ambil masa sedikit je. Kita tak ada masa yang begitu panjang untuk memberikan respon terhadap beberapa isu. Satu daripada Ustaz Afwan. Dan Ustaz Afwan ni saya pun tak tahu kenapa dia datang pada malam ni. Sepatutnya pergilah belajar tempat lain kan, beliau alim masya-Allah. Kenapa, macam mana sejak bila wujudnya perbezaan antara rahmat tak terbuka dengan tak tertutup itu, sedangkan pada zaman Nabi kan bacaannya sama. Jadi kenapa boleh ada tak terbuka dan tak tertutup? Fadil Ustaz Afwan mungkin ada jawapan, tapi saya kongsikan jawapan saya sendiri. Saya ada keyakinan yang tinggi bahawasanya tulisan Al-Quran ini dipandu oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang menentukan tak itu terbuka, tak itu tertutup, ada alif, tak ada alif, ada macam-macam lah bentuk tulisan ini. Semuanya berpandukan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah menunjukkan kehebatan Al-Quran, bukan sekadar dalam bab tata bahasa Arab, bukan sekadar dalam bab kisah, bukan sekadar dalam bab menyusun masyarakat dan menyusun sistem negara, bahkan dalam bab tulisan pun diambil kira. Baik, itu jawapan ringkas saya terhadap soalan Ustaz Afwan. Dan kemudiannya ada soalan untuk Ustazah Nik Fatma ya. Untuk Ustaz Syahari ni, Ustaz Syahari pun dah keluar dah. Jadi barakallahu fikum Ustaz Syahari. Kita bagi ruang lah Ustaz Syahari untuk balik ke rumah. Untuk apa, sebab tempat dia pun tak berapa sambil kan. Okey, Ustazah Fatma, ini soalan untuk Ustazah. Okey, silakan. Okey, soalan yang ditanya oleh Puan Syakira Hafizah. Jelas suara saya? Okey, jelas. Jelas apakah perbezaan ayat-ayat doa dalam pelbagai surah menunjukkan bahawa Nabi Zakaria bersungguh-sungguh dan tidak putus asa dalam berdoa meskipun makna yang sama mengharapkan zuriat. Okey, kalau kita tengok dalam 3 surah tadi, iaitu surah Ali Imran, surah Al-Anbiya dan juga surah Maryam, ketiga-tiganya adalah roh yang samalah. Dia memohon pewaris ataupun anak. Dan kalau dalam surah Ali Imran tadi kita tengok dia sebut zurriyatan tayyibah kan, zurriyatan tayyibah. Dan kalau dalam surah Ali Imran tadi waliyah kan disebutkan. Semuanya doa yang minta doa yang sama, mengharapkan zuriat ataupun pewaris kepada dakwah dia. Kalau dia tak dapat zuriat pun, dia disebutkan di dalam surah Al-Anbiya tadi bahawa dia yakin bahawa Allah akan hadirkan orang untuk meneruskan dakwah ni. Sebab Allah wa anta khairul warisin, Allah dah sebaik-baik pewaris tu. Allah akan wariskan yang terbaik untuk membawa dakwah ni insya-Allah. Itu sajalah respon saya untuk soalan ni. Okey, Ustazah Fatma, soalan yang kedua daripada Puan Intan Nafisah.
Ustazah, apakah ayat ini diturunkan semata-mata ketika Nabi Zakaria benar-benar inginkan zuriat? Ya, betul. Sebab dia macam tadilah dalam surah Ali Imran tadi, apabila dia tengok Maryam diberikan rezeki oleh Allah, jadi di situlah tercetusnya untuk Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah. Sebab Maryam, Allah boleh berikan rezeki kepada Maryam, okay? Dan dia pun terfikir bahawa insya-Allah Allah pun boleh memberikan kepada dia rezeki juga, iaitu anak, insya-Allah. Itulah saja, wallahu alam. Okey, terima kasih Ustazah Fatimah. Saya kira dah tak ada soalan lain. Mungkin Ustazah Fatimah ada sebarang rumusan penutup perbincangan hari ini. Okey, sebagai penutup, insya-Allah malam ni kita banyak belajar daripada kisah Nabi Zakaria ini. Masya-Allah, dengan doanya yang sangat tulus, dengan ikhlas, sangat lembut kepada Allah. Kita setiap hari kita berdoa, okay? Kita berdoa dalam solat kita, dalam selepas solat kita dan sebagainya. Jadi inspirasi daripada doa-doa para nabi inilah sepatutnya kita jadikan sebagai motivasi untuk kita berdoa tu. Okey, yang mana mereka ini yakin bahawa Allah akan mendengar doa-doa tu. Macam sekarang kita doakan supaya Allah cepat menghapuskan ataupun mengangkat wabak ini. InsyaAllah kita yakin Allah akan mendengar, Allah akan berikan kita solusi kepada isu ini, insyaAllah. Jadi jemput semua untuk sertai Kembara Benua siri 5 hingga 7. InsyaAllah pada Kembara Benua tu, Kembara Benua ke-6, insyaAllah saya bersama Ustaz Zulkhairi. Saya akan kupas tentang pendidikan seksual dalam surah An-Nur, insyaAllah. Okay, jadi jemput semua untuk sertai. Kita akan kupas surah An-Nur dan kita akan belajar bagaimana Al-Quran ini juga mengajar kepada kita pendidikan seksualiti untuk anak-anak, insyaAllah. Itu sajalah, wallahu alam. Saya mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan malam ni, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Fatimah. Semoga dengan pembentangan surah Nur nanti akan memberikan nur dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan saya kira memang satu masa nanti Ustazah, saya pada cita-cita mengumpulkan seluruh doa para anbiya dalam Al-Quran dan melihatnya daripada aspek tadabbur yang lebih luas. Bukan sekadar kumpul doa dan terjemahan doa, tidak. Tapi melihat daripada konteks yang lebih luas lah, insyaAllah. Dan juga saya juga menyimpan satu cita-cita untuk membuat kajian tentang apakah filosofi di sebalik nama-nama surah. Sebagai contoh, kita bincangkan tentang nama Maryam, apakah maksud Maryam, dan apa pula maksud surah An-Nur, apakah maksud surah At-Taghabun dan sebagainya. Kesemua ini perlu difahami dengan baik agar kita dapat menghayati Al-Quran dengan baik, insyaAllah. Ya. Jadi berkaitan dengan Nabi Zakaria sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berusaha untuk menjadi seperti Nabi Zakaria, yang mana saya cukup tersentuh hati dengan istilah yang digunakan oleh Ustazah tadi, yang mana baginda berdoa dengan suara yang lembut, iznada rabbahu nidaan khafiyya, merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun begitu, kita berdoa dengan penuh keinsafan, kita berdoa dengan penuh kesedaran, dengan penuh suara yang lunak merayu kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengangkat wabak ini. Dan saya pun nak berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya pun nak jumpa dengan Ustazah Fatimah dan suaminya Ustaz Usaid. Saya nak jumpa Ustaz Syahari yang dah lama saya amat rindui, ya. Kita nak jumpa, kita nak sembang, sebagaimanapun duduk syurga pun boleh sembang-sembang di atas katil tempat perbaringan masing-masing. InsyaAllah kita pun nak sembang-sembang sebagaimana dahulu, insyaAllah. Ya. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan rahmat pada kita sebagaimana rahmat diberikan pada Nabi Zakaria. Tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullah khairah, barakallahu fikum. Ustazah Fatimah, terima kasih. Ustaz Syahari, Ustazah Atikah di belakang tabir, barakallahu fikum. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.